InsyaAllah kita mulakan dulu sesi pada pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya masih lagi belum terlambat ucapkan Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak semua. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bulan Ramadan telah datanglah kepada kita semua. Jadi kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana mempertemukan kita sekali lagi pada bulan Ramadan pagi tahun ini. Keduanya kita juga panjatkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'i, tabi'i dan orang-orang yang mengikuti mereka ihsan ila yaumil. Dan juga yang kedua nak ucapkan terima kasih semua yang sudi datanglah pada pagi ni, yang muncul online. Dikala mungkin ada rakan-rakan yang lain sedang nyenyak tidur ataupun sedang buat perkara-perkara lain, basuh baju ke, tilawah Al-Quran ke sebagainya. Tapi kita dipertemukan oleh Allah SWT pada pagi ni seketika untuk kita sambunglah resume rekod kita yang dah lama kita tidak bersua. Niatnya 2 minggu kan yang tak ada sesi macam ni lah, sesi online. Tadi ada sesi dengan UIA tapi diorang pun out of 8 orang tu 2 orang je yang muncul. Lain mungkin ciduk ke apa. Jadi kita orang sesi pukul 8 lagi lah start pagi tadi. Tapi tak apa. Alhamdulillah semua orang nampak macam bertenaga. Melainkan yang tak buka kamera tu tak sure lah bertenaga ke tidak kan. Kita tengah dalam selimut. Kat mana ni tak tahu lah. Tetapi anyway, kedatangan bulan Ramadan ni banyak ibrah, banyak sisi-sisi pandang yang kita boleh tengok kan, banyak perspektif lah. Just nak share, sebelum datangnya bulan Ramadan ni kita baca doa kan. Allah berikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan eventually telah sampai pun kita pada bulan Ramadan, iaitu sejak beberapa hari lepas lah. Hari ini telah pun memasuki hari yang ke-6. So, doa kita tu telah pun dimakbulkan oleh Allah SWT kan. Kalau kita ni pernah kecewa berdoa, sebab doa tak pernah pun Allah makbulkan, sekurang-kurangnya doa tadi telah pun Allah respon, iaitu menyampaikan kita kepada bulan Ramadan sampai masuk ke dalam bulan Ramadan di tahun ini kan. Maknanya Allah sedang mendengar, merespon kepada doa kita. Kalau Allah tidak perkenankan doa tu, Ramadan akan datang, tapi mungkin kita akan pergi dahulu kan. Alhamdulillah, so kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT beri peluang kepada kita untuk bertemu lagi bulan Ramadan yang sangat istimewa, yang hanya ada sebulan sekali je setahun, yang banyak sangat kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Cuma just nak share lah, sebenarnya bulan Ramadan tu dia special bukan bulan itu itself kan. Sebab bulan ni it just a matter of time je. Masa berlalu, munculnya matahari terbenam, matahari terbit, masa silih berganti hari demi hari. Hari-hari datang sebagai makhluk baru kan. Tetapi istimewanya bulan Ramadan ini kerana padanya diturunkan Al-Quran. Seperti mana firman Allah SWT, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Saya pernah share ayat ni kan, tak ingatlah bila. Sesi lepas ke dengan grup mana tak pasti. Apabila Allah SWT menceritakan tentang Ramadan dalam Al-Quran ni, dia hanya dimention sekali saja kan. Hanya satu kali saja perkataan Ramadan itu disebut dalam Al-Quran. Allah kata Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, iaitu bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Okey tak suara ke? Ada sekat-sekat ke? Slow ke? Okey. Baik. Sebab dekat sini dia ada macam tunjuk network tak okey. Tadi apa dah? Tadi? Ramadan sekali je disebut Al-Quran. Ramadan sekali disebut Al-Quran. Bila Allah sebut tu, Allah describe lah apa itu bulan Ramadan, iaitu Allah kata alladhi unzila fihi Al-Quran, padanya diturunkan Al-Quran. Allah boleh je describe alladhi kutiba fihi siyam,
bulan yang padanya diwajibkan puasa. Ataupun alladhi apa lagi? Kutiba fihi tarawih ke, alladhi wujida fihi bazar ke. Tapi out of so many description, Allah memilih untuk describe bulan itu dengan Al-Quran. So Al-Quran itulah yang diasosiasikan dengan Ramadan. Maknanya ayat tu memberi indirect meaning kan, message bahawa begitu banyak benda-benda unik dalam bulan Ramadan itu. Ada bazar, tarawih, iftar, murih, sahur, iktikafnya, tadarus, banyak sangat kan, zakat, infak, makan anak yatim, bukan makan yatim, memberi makan kepada anak yatim. Sebegitu banyak keunikan, keistimewaan, kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu. Allah memilih menjelaskan Ramadan itu dengan Al-Quran. Maknanya dia special sebab Al-Quran kan. Dia adalah syahrul Quran. Sebab tu syahr Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin al-huda wal furqan. Allah nak jelaskan Ramadan itu istimewa kerana padanya diturunkan Al-Quran. Sebab banyak kita dengarkan last year kita dah share sebab ni kita dah setahun sebenarnya. Sebab kerana kita dulu puasa pun masih lagi tak sesi since puasa kan. Tahun lepas. InsyaAllah dah setahun kita bersesi. Lamanya. Oh puasa. Dia pun cerita special Ramadan tu sebab turunnya Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia kalam Allah SWT kan. Benda-benda lain, bulan dia adalah makhluk, masa makhluk kan. Tapi kalam Allah ni dia bukan makhluk, dia adalah qadim, dia adalah kalam Allah SWT kan. Jadi bila Allah tempatkan kalam dia tu dekat mana-mana, maka makhluk yang dia ada asosiasi dengan kalam tu, dengan Quran tu, dia jadi special. Faham ke? Bila Nabi terima Al-Quran, Nabi menjadi sebaik-baik manusia kan. Sebab Quran tu diterima Nabi SAW. Quran turun kat bulan Ramadan ni special. Kalau adalah Quran tu turun pada bulan Muharram, nescaya bulan Muharram tu lah akan jadi bulan special. Tetapi Quran turun pada bulan Ramadan. Quran turun di mana? Di Mekah kan. So Mekah tu menjadi tempat yang bercahaya lepas tu. Daripada jahiliah bertukar menjadi satu tempat yang penuh keimanan. Quran dibawa turun oleh Jibril. Jibril menjadi sebaik-baik malaikat, ketua para malaikat. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu jadi istimewa, lebih baik daripada 10 bulan. Kerana apa? Dia kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dia jadi Lailatul Qadar tu kenapa? Anzalnahu. Hu tu menjadi Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi bila turun Al-Quran pada malam itu menjadi istimewa kerana Quran turun, insya-Allah. Jadi bulan Ramadan ni nak remind kita sebenarnya, sesiapa sahaja yang mengasosiasikan diri dengan Al-Quran, dia akan jadi sangat hebat kan, dan istimewa. Kerana kalam Allah SWT ni begitu banyak dengan keberkatan. Tengok dalam surah Sad kot. Nanti siapa-siapa cari ayat ni surah Sad, Allah SWT berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Surah yang ke-32 ayat 28 kalau tak silap lah. Ke ayat surah apa? Ke surah 38, surah Sad. Nanti siapa jumpa boleh paste dekat tepi ni, surah Sad. Cuba cari je ayat tu, nanti kita tengok sikit ayat tu, tengok. Ada jumpa? Ahlan wa sahlan Amirul Irfan. Surah ke-38 ayat yang ke ayat ke-29. Surah 38 ayat 29. Sama-sama tengok surah Sad, surah ke-28, surah 38 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah SWT berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu. Mubarakun. Tetapi terjemahan tak best kat sini, kata kitab yang banyak faedah manfaatnya. Liyadabbaru. Mungkin terjemahan itu dah ada sikit ralat lah. Tapi sifat Al-Quran itu yang Allah kata apa? Dia adalah kitab
Quran yang bersifat mubarakun. Yang ada pada Al-Quran itulah keberkatan-keberkatan sangat banyak. Karena itulah bila turun bulan Ramadan bulan penuh keberkatan. Sebab turun Al-Quran kat dia. Jadi dia dapat limpahan keberkatan kalamullah itu pada bulan tu. Bila turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana limpahan keberkatan wahyu Allah SWT. Bila turunnya wahyu yang penuh keberkatan ini kepada peribadi Nabi Muhammad SAW, dia menjadi sebab baik entiti, sebab baik peribadi. Jadi sebenarnya data Ramadan ni dia nak buka kita punya dimensi lah, pemikiran bahawa kita mungkin kejar tarawih, kita pergi kejar apa, bazar, sahur, banyak lagi yang kita kejar kan, kuruskan badan kita. Ada orang aim Ramadan hilangkan 5 kg, ada orang banyaklah goal-goals dalam Ramadan kan. Tetapi sebaik-baik goals ni lah benda-benda yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita boleh set goal habis Ramadan ni adalah peningkatan kita memahami Al-Quran. Sebab Quran tu dia bersifat mubarakun. Contohnya kan, kata Nabi SAW, orang siap, dia kata apa yang hadis pasal kita dengan teman kita kan. Seseorang itu mengikut teman dia kan. Kalau dia berteman dengan tukang besi, dia akan dapat apa? Besi percuma. Bau besi. Bau besi tu kan, minyak besi tu, percikan besi tu dia akan dapat. Tetapi kalau dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi, dia juga akan mendapat haruman wanginya. Kalau orang itu berteman dengan Al-Quran, dia akan mendapat keberkatan ini. Sebab Quran tu dia full of barakah, Masya Allah. So kita berdamping Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hafaz Al-Quran, melazimi tilawatul Quran, membaca kitab tafsir Al-Quran, mendengar kuliah Al-Quran, membincangkan Al-Quran, keberkatan itu akan masuk kan. Kita Quran tu akan dia limpah keberkatan kita. Untuk orang yang kaji Quran ni, orang yang kerana umurnya pendek tapi banyak keberkatan hidup mereka, banyak urusan mereka dimudahkan oleh Allah SWT kan. Sebab keberkatan Al-Quran tu telah memudahkan usaha kita kan. Jadi kalau kita rasa kita ni limit, masa limited kan, nak belajar limited, tak sempat kaji sebab benda-benda yang ada ni dia limited. Tetapi jika ada keberkatan, dia jadi unlimited kan. Sebab barakah ni satu benda yang, satu konsep yang kita tak dapat nak jelaskan lah dalam konteks sains yang difahami oleh manusia. Sebab manusia ni dia faham sains biologik. Kalau masa mesti 60 seconds equal to 1 minute. Spesifik. Ada SI unit kan. Kalau makan macam ni. Kalau tidur cukup tu kena 6 jam. Katalah kata manusia. Tapi sebenarnya kalau ada elemen keberkatan, dia tak perlu macam tu pun. Ada orang tidur 4 jam, dia dah cukup untuk survive hari tu kan. Sebab dia punya tidur tu adanya keberkatan. Ada orang mungkin makan kurma je zaman Nabi kan. Tetapi kurma yang full of keberkatan, penuh gizi keberkatan tu, boleh tahan pergi perang. Ada kisah sahabat kan. Jadi dalam perang Badar tu, dia dapat kurma. Nanti cari nama sahabat tu. Dia dapat kurma itu, dia kata dekat Nabi, kalau aku perang ni, apa yang aku dapat kan? Kurma kat tangan dia. Nabi kata, jannata ardhus samawati wal ardh. Kau akan dapat syurga seluas langit dan bumi. Maka dia kata apa? Kalau aku habiskan kurma ini, ia tempoh panjang. Maksudnya dia, kalau dia habiskan kurma tu, dia sedang mendelay masa dia kan. Dia kata apa? Bah. Kata bah tu bahasa army dia lah. Macam membangkitkan semangat dia untuk dia terus berperang dan tak habiskan kurma tu. Nak ceritanya apa? Orang perang duduk buat kurma je. Tak bawa pun ayam golek ke, ayam bakar kan. Tetapi kurma berkat itu cukup untuk memberi tenaga. Jadi ini adalah kesan-kesan bila kita ada keberkatan kan. Masa kita cukup walaupun kita rasa sempit jadi luas. Rezeki kita tu cukup. Walaupun mak ayah tak bagi duit, KKNC tutup college, makan sedap cukup. Kerana adanya keberkatan. So kita hidup ni memulakan keberkatan dan tipsnya apa? Dengan mencuri, menarik keberkatan daripada Al-Quran ni. Berdamping dengan Al-Quran. Abang sendiri rasa benda ni, rasa sangat bila jalan halaqah, belajar ngaji Quran, tadabbur, bertafsir kan. Bila mula minat Quran, dulu tak minat baca Quran ni. Maksudnya Quran tu bukanlah benda yang kita obses. Baca kat sekolah, sekadar baca lah. Lepas tu hafal sikit sebab
dekat MRSM kami memang kena hafal Quran sedikit sebanyak lah. Hafal. Tapi dia macam tu lah, tak adalah nak kaji ke, nak share ke kan. Tapi bila kita, Allah berikan kita peluang mencapatkan hidayah diri kita untuk mendalami Quran, I can guarantee lah, berdapat rasalah perbezaan hidup ni. Rasa sangat bila kita baca Quran, tadabbur, memahami, nak sampai ke Quran pada orang lain, banyak sangat urusan-urusan dalam kehidupan telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala kan. Study mudah, dulu kelas tidur je. Tapi skor insyaAllah kan. Apa lagi, waktu belajar tak pernah join satu kelab pun dekat universiti. Belajar UniKL kan. UniKL ni satu universiti RPTS yang berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, di Kampung Baru lah, kalau siapa-siapa pernah pergi. Dulu waktu belajar, ni cerita pengalaman pula boleh ke? Maaf lah, bebe hari ni sebelum kita bincang topik tak apalah, tak jadi lah. Sambung. Waktu belajar dekat UniKL tu, duduk dekat UniKL kan, UniKL ni kan dekat KL Kampung Baru tu. Tapi waktu tu duduk di RI ni Rumah Islam, rumah-rumah dengan ikhwan lain. RI kami berada di Seri Petaling ataupun di Puncak Jalil. LRT paling dekat dari Seri Petaling. Di Puncak Jalil tu ada rumah dia Baitul Aqabah. Kami duduk ramai-ramai lah, ada 9 orang macam tu. Tapi orang lain dekat je, IMU, Unitan. Abang nak pergi kelas, kena travel hampir 2 jam everyday kan, commute. Pertama naik motor daripada rumah pergi ke stesen LRT. Itu dah makan masa 10 minit. Nak tunggu LRT daripada Seri Petaling sampai Masjid Jamik. Itu dah 40 minit kan. Daripada Masjid Jamik kena tukar stesen, naik train, naik pergi ke Kampung Baru tu. Line baru kan, tu line Star Line, tu Putra Line. So pergi Kampung Baru, turun Kampung Baru, nak pergi ke kelas, sama ada naik bas daripada Kampung Baru ke kelas. Tapi bas tu dia delay sebab jam tu. Kampung Baru ni kampung yang tak baru pun, tapi dia betul-betul tengah-tengah KL yang sangat cram jam dia kan. Kalau naik bas mungkin boleh delay sampai setengah jam. Option lain apa? Daripada LRT jalan kaki almost 2 km daripada KTM pergi kelas. So most of the time memang jalan kaki lah. Kalau duit banyak ambil lah Grab kan, tapi tak mampu. So jalan kaki sampai kelas dah peluh-peluh lah. Sebaik kelas kita orang mula pukul 9.30 lah paling awal pun. Sebab KL dah tahu nature dekat KL tu jam, dia pun mulakan kelas yang first class tu start pukul 9.30. So student ada masa lama lah untuk travel ni. So pukul 7 dah keluar rumah, pukul 9 sampai kolej. Makan-makan dan masuk kelas. Rasa macam mencabar kan, tapi rasa mungkin benda tu jadi mudah je. Walaupun macam teruknya, tapi survive je lah hidup tu. So, kita rasa lah kehidupan kita tu dimudahkan oleh Allah SWT kan. Dah duduk UniKL macam tu, tak ada masa nak mengaktifkan diri, join kelab ke, jadi persatuan tu ke kan. Kelas belajar, malam ada halaqah, tu je rutin. Tetapi orang kata kan, kalau tak ada kelab, tak ada join persatuan, nanti markah kor rendah, tak ada kerja. Tapi alhamdulillah kan, habis je belajar, dapat offer kerja terus. Ada bank yang offer kerja dengan gaji sangat lumayan, tapi tak ambil sebab nak sambung master. Drop offer tu, sambung master dekat UKM. Sambung master tak habis lagi, tak confirm lagi, dapat kerja lagi. Maksudnya bukan nak cerita nak bermegah-megah, tapi nak katanya kalau kita ni yakin dengan Al-Quran, kita berbaik Al-Quran ni, ini pengalaman pribadi lah. Mungkin ada orang lain lagi baik. Sebenarnya banyaklah usaha-usaha kita tu dimudahkan oleh Allah SWT tanpa kita sedar pun. Kita sekarang tengah struggle kan, belajar masing-masing. Ada orang tengah struggle family, ada orang tengah struggle kawan-kawan, ada masalah dengan mak ayah mungkin, kewangan ke, ada dengan kita mungkin sedang fikir masa depan kan nak kerja apa. So rest assured lah, my advice is tak apa, kita biarkan future kita tu, Allah akan tentukan yang terbaik, kita cuba mana kita mampu. Tetapi kita ambillah manfaat-manfaat dan keberkatan-keberkatan daripada apa yang Allah janjikan ini. Sebab hidup kita ni, kalau kita usaha sendiri, kita tak mampu. Kita memerlukan bimbingan daripada Allah Ta'ala kan. Kita memerlukan keberkatan daripada Allah SWT. Kalau kita rasa kita sendiri yang decide hidup kita ni, kita akan penat lah. Tapi kalau kita ni kejar keberkatan tu, insyaAllah banyak usaha-usaha kehidupan kita akan dimudahkan. So tak ada markah core queue pun, tak ada join apa-apa kelab pun, jangan laku aja, tapi stay tidak memberi apa-apa efek kepada temuruga ke,
kepada kerja ke, boleh je kerja dengan baik. Efek bila kita banyak berkongsi, menyampai, kita banyak membaca, so sesi temuruga tu lagi interaktif, kita bercakap lebih advance berbanding orang lain, dan kita ada perspektif yang lebih besar lah. Orang lain nampak kerja sebagai kehidupan, tapi kita nampak kerja sebagai alat-alat untuk menyampaikan matlamat. Ceritanya apa tadi? Cerita tentang keberkatan tu. Kalau kita berdampingan Al-Quran, insyaAllah lah Allah akan memudahkan hidupan kita. Allah akan melimpahkan keberkatan Al-Quran tu sedikit sebanyak terpercik lah kepada kita semua, insyaAllah kan. So mudah-mudahan datangnya bulan Ramadan kali ini, kita geraklah peluang untuk membaca je, berdamping Al-Quran lah. Sama ada baca ke, dengar ke, hafal ke, tengok tafsir ke, discuss ke, even share sekali pun. So kita ambil lah banyak peluang-peluang ini, dan mudah-mudahan keberkatan Al-Quran itu yang mubarakun, yang disebut dalam ayat ini, mubarakun, kita mubarakun tu, sifat dia yang berkat itu juga terlimpah pada diri kita semua. Wallahualam. Mungkin sedikit mukadimah ataupun tazkirah ringkas pada pagi ini, insyaAllah. Khabar semua okey? InsyaAllah kita akan sambung hari ini. Tengoklah, kita mungkin akan tilawah sikit. Kita tilawah je kot kita tilawah satu surah. Pada masa kita tengoklah hadis 2 yang kita tertangguh lama tu, macam tak sempat. Kita akan tengok sama-sama hari ini. Manakala kita sedang berada di bulan Ramadan, hari yang ke-6, kita akan tengok satu surah daripada juz yang ke-6, itu surah Maidah. Surah Maidah, surah yang ke-5. Kita akan tengok surah Maidah ni daripada belakang, maksudnya page-page akhir. Kita ada 11 orang. Panjang-panjang pula dia punya ayat ni. So kita akan baca 2 page terakhir. 2 page terakhir memang ada seorang akan baca satu ayat saja. Okey ke? Kita okey? Kita okey? Okey. Baik. Okey. Sekejap. Sekejap ni. Okey, daripada ayat ke-109 sampailah 120. Sampai habislah. Jadi ada berapa ayat tu? 11 ayat kan? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ayat. Nanti seorang yang last sekali akan baca 2 ayat lah. Kita ada 11 orang kan? Ke ada yang berdua? Ada. Semuanya bersatu. Tak ada yang berdua. Bersatu. Jadi baca dulu. Kemudian diikuti oleh Aiman, Setu Baim, Fahim, Najmi, Wais, Akrami, Adib, Amar, Imran dan juga kelas sekali Amir Irfan baca 2 ayat ya. Tapi tak balance ayat dia sebab ada ayat pendek, ada ayat panjang. Okey je kan? Okey kan, daripada muka surat 126. Wais okey, cari dan jumpa. Page 126 surah Al-Maidah daripada ayat 109. Kita jumpa dah.
Kalau dah jumpa, kita baca sekarang daripada ayat 129. 109 sampai habis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذا تخرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقلنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إذا عيدا لأولنا عيد تكون لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Boleh adik baca. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله هذا يوم يرفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khair semua atas bacaan masing-masing. Sebentar lagi kita spend sedikit masa tengok dia punya terjemahan. Jadi kita akan discuss sama-sama insya-Allah.
Baik, adakah siapa-siapa nak share, mulakan daripada apa kita baca tadi? Nak tanya. Sekejap boleh tak nak scroll sekejap? Sebab nak ambil charger lah. Tengah tak ada bateri ni. Sekejap eh. Sekejap ni Rifan. Lama dah pula. Maaf. Macam mana Irfan ni? Saya nak tanya yang untuk ayat 110 tu, termasuk ni Ruhul Kudus. Masuk Ruhul Kudus. Dalam terjemahan ni dia kata Jibril lah, merujuk dari Jibril, Ruhul yang suci. Setengah penterjemah ni apabila mereka menterjemahkan Al-Quran, antara kerja penterjemah ni bukan sekadar terjemah dari segi ahli bahasa, tapi juga perlu melihat maksud yang disampaikan oleh Al-Quran kan. So kalau ikut terjemahan Syekh Abdullah Basmih ni, dia tak asing dari Jibril. Jadi orang yang terjemahan dia bukan simply terjemah daripada Arab ke Melayu je, tapi dia tengok jugalah tafsir pada terjemahan tu kan. So Syekh ni terjemah contohlah Jibril. Ada Al-Quran lain yang regard Jibril sebagai Ruhul Kudus. Itu je lah. Tadi adik macam nak bersuara. Kita cakap ke adik? Tak dengar sangat. Kau buka lah. Buka. Kita ni. Tengah cakap bahasa Jerman ke apa tu? Tak apa. Okey ke Irfan? Macam tu je daripada. Okay, nak kongsi? Boleh? Nak kongsi pasal apa? Ayat ke 119. Yang lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Tak silap saya kalau dia punya maksud yang memperoleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tak silap saya lah kalau syurga yang dinyatakan dalam ayat ni ialah syurga Ar-Rayyan, di mana syurga Ar-Rayyan ni dia dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa masuk dalamnya. Lepas tu ada juga pernah terbaca Ar-Rayyan ni dia berasal daripada perkataan Ar-Ray, iaitu titisan hujan yang pertama.
Tapi tak pastilah kenapa macam mana nak relatekan titisan hujan yang pertama dengan orang yang berpuasa. Lagi satu, ada juga terbaca hadis, dia kata pasal syurga Ar-Rayyan. Yalah, kan kita tahu syurga ni akan dimasuki oleh orang yang berpuasa. Tapi kita semua kan orang Islam yang berpuasa. So, faham tak maksudnya? Dia spesifikkan dekat orang yang puasa macam mana yang akan masuk syurga Ar-Rayyan. Itu juga. Faham? Jazakallah khair. Basyai lah apa yang tahu kan. Sebab tak pasti jugalah berkaitan dengan ayat ni juga. Tapi dia ada babur rayyan sebenarnya kan. Pintu-pintu syurga tu dia ada pintu-pintu dia lah. Ada orang masuk pintu taubat, ada orang mungkin masuk pintu infak. Nabi menyebut ada berapa pintu, 7 ke 8. Tetapi setengah ulama dia meluaskan lagi pintu-pintu tu. So, mungkin Nabi tunjuk Nabi sebut tu limited kena dengan beberapa karakter-karakter yang menonjol kepada beberapa sahabat yang Nabi sedang borak. Tapi mungkin sebenarnya Allah Ta'ala telah menyediakan pelbagai pintu untuk kita masuk syurga kan. Ada orang mungkin dia tak, puasa dia tak power. Okay, puasa Ramadan okay lah kan, tapi puasa sunat dia mungkin tak power. Tapi mungkin dia kuat infak, so dia ada pintu infak. So ada banyak cabang-cabang pintu untuk kita masuk syurga Allah SWT. Antaranya adalah pintu Ar-Rayyan kan, pintu Ar-Rayyan ni. Jadi sebenarnya mungkin hadis ni dia hanya nak bagi dorongan bahawa satu untuk kita rajin berpuasa lah. Yang kedua nak ceritanya banyak cara nak masuk syurga Allah SWT ni kan. Itulah yang betul kata Imran, akhir sekali semua orang akan masuk syurga pun sebab orang beriman masuk syurga insyaAllah kan. Dan tak tahulah apa istimewanya masuk syurga Ar-Rayyan tu, tetapi untuk orang yang berpuasa dan melazimi puasa, dia suka puasa, dia ada pintu khas, iaitu pintu Ar-Rayyan dia boleh masuk. Satu hari Nabi pernah bercerita tentang pintu-pintu ni. Nabi kata dekat Abu Bakar, engkau ni boleh masuk pintu mana kau nak masuk? Sebab dorongan lah kepada sahabat-sahabat dan Abu Bakar sendiri. Sebab dia ni semua aspek dia power. Infaknya ke depan, solatnya bagus, tolong orang, dakwahnya kan. Jadi kalau kita mungkin kita aim satu pintu sebab kita tak mampu kan. Kalau kita ni bagus apa? Kita ada kelebihan satu aspek. So kita cenderung ke aspek ni kan. So kita strengthen lah kita punya ibadah part tu. Mungkin ada orang kita ni mudah bangun qiyamul lail dan suka qiyamul lail. So mungkin kita fokus kat situ. Ada orang tu dia suka Quran kan. So kita ambil satu benda yang kita boleh betul-betul buat yang terbaik supaya adalah satu pintu yang kita boleh masuk nanti kan. Cuma nak ceritanya Abu Bakar Siddiq sampai tahap Nabi kata, aku nakkan kau ni masuk pintu mana kau nak. Maksudnya Abu Bakar tu dia eligible nak masuk pintu mana pun. Sebab dia tu semua pintu terbuka untuk dia. Itulah cukup sedikit nak share. Bukan kelebihan, bukannya cerita tentang syurga Ar-Rayyan itu berbeza dengan syurga lain, sama je mungkin kan. Tetapi yang ceritanya kelebihan amalan-amalan di syurga dunia tu, kalau kita buat amalan tu, kita boleh masuk melalui pintu tu. Mungkin eventually sama di tempat tu kan. Tapi Allah Alam lah sebab syurga ni kita tak sampai lagi kan. Just nak kongsi juga lah apa yang Imran share tadi. Quran selalu sebut syurga itu dia describe sebagai tajri min tahtiha anharin. Jannatun tajri min tahtiha anhar. Berjalan, tajri ni berjalan, mengalir min tahtiha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Kenapa seringkali syurga tu dia describe dengan adanya sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga tu? Soalan. Banyak tempat kan Quran tu sebut macam ni kan. Kenapa dia matters? Kenapa tak sebut description lain? Sebut syurga je mesti sebut sungai-sungai mengalir di bawahnya, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ataupun kita biarkan soalan ni di sini, dicari sendiri. Seperti biasa. Okay, tak apa. Ada siapa nak share lagi? Tengok kat situ je. Yang tu bang, yang ayat 116. Okey. Yang kata apa tu? Ketika Allah berfirman, wahai Isa putera Maryam, adakah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maksudnya kat sini Allah nak uji Nabi Isa. Maksud dia apa Allah Alam. Maksud dia apa Allah Alam. Tapi ada ibrah yang kita boleh ambil lah. Allah nak ajar bukan Nabi Isa sebenarnya, tapi nak dapatkan jawapan Nabi Isa tu untuk mengajar orang lain datang kemudian. Sebab
dalam kalangan pengikut Nabi Isa ni ada yang terlalu, kita panggil apa ya, dipanggil ta'assub lah kan, ataupun telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Macam mereka ni terlalu apa ya, dia panggil dekat sini konsep dia rahbaniyah lah. Kalau apa Imran? Obses, boleh kata obses lah. Dalam agama Nasrani ni ada satu konsep dia panggil rahbaniyah. Rahbaniyah ni lah kerahiban yang mana mereka ni dia punya sisi-sisi spiritual terlampau tinggi sampai dia melangkaui syariat. To the extent mereka menjadikan Nabi Isa, Maryam ni sebagai Tuhan. Jadi Allah tanya Nabi Isa, kau kan saudara ni sembah kau? Tak kan? Of course lah, tak. Allah dah tahu pun. Tapi Allah nak dapat jawapan Nabi Isa tu, dia kata apa? Maha suci engkau. Dia kata qala subhanak ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaqq. Tidaklah layak bagiku mengatakan satu yang tidak aku berhak mengatakan. Jika aku ada mengatakannya, maka itulah engkau telah mengetahuinya. Masya-Allah. So maksudnya orang yang datang kemudian ajak orang berislam ni, dia tidak boleh mengatakan satu yang batil kan. Tidak boleh mengajak orang tu kepada dia, tapi mengajaklah orang tu kepada Allah SWT. Kerana itu Allah kata kunu rabbaniyin. Dalam surah Al-Imran satu ayat tu Allah sebut nanti cari surah Al-Imran, maka nali basharin an yu'tiyahullahu al-kitab wal hukma thumma yakuna lin-nas kunu ibadalli. Surah Al-Imran ayat apa tu Amar? Baim. Macam mana kita punya masi-masi ni, marshmallow. Baim je je Baim. Yang lain ke nak bantu Nazmi ke, Amir Irfan ke, adik ke, cuba cari ayat tu Allah kata maka nali basharin an yu'tiyahullahu al-kitab wal hukm. Tidak wajar bagi seorang basharin an yu'tiyallahu al-kitab wal hukmah, yang Allah berikan pada dia tu al-kitab dan al-hikmah. Kemudian dia mengatakan thumma yakuna lin-nas, mengatakan kepada manusia kunu ibadalli min dunillah. Jadilah kalian ibadalli min dunillah, penyembah-penyembah aku lain daripada Allah ni. Jumpa dah? Kalau jumpa nanti boleh paste kat sini. Tak jumpa lagi surah ayat Al-Imran. Maka nali basharin ayat 170 lebih rasanya. 170 plus. Ulang balik Ulang balik apa Nazmi? Ulang balik pada awal ke? Daripada Al-Fatihah tadi? Ulang balik apa? Ayat tu satu je ayat tu. Maka nali basharin an yu'tiyahullahu al-kitab wal hikmah. Tu. Betul tu yang Ammar dah share tu. Ayat berapa tu? Ayat 79. Sorry. Tak cukup space, tak apa. Mak Baim tak boleh lah grup. Mungkin Baim tersentak ke apa. Dalam ayat ini Allah kata dekat Nabi lah dan semua kan, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepada Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia kunu ibadalli min dunillah, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Walakin, tapi Allah kata apa? Katakanlah kunu rabbaniyin, jadi kamu ni hamba-hamba yang rabbani. So Allah nak ajar Nabi Isa, daripada Nabi Isa ni, bahawa Nabi, para pendakwah semua ajak orang bukan ajak pada pribadi kita kan, tapi kita mengajak orang ni jadi orang Rabbani, menyembah Allah. Dalam konteks Bani Israel ni, ada dalam kalangan mereka ni, dia salah menanggapi Nabi itu. Mereka telah ambil Nabi Isa sebagai Tuhan, sedangkan Nabi-Nabi tidak mengajak kita menyembah mereka.
Tapi para Nabi mengajak kita ini menyembah Allah SWT. Dan pemikiran ini penting dan sebab dia bahaya kan. Ada orang mengambil manusia sebagai obsession dia kan, untuk dia ni beribadah, menyembah, sampai adanya sembah patung-patung, ada yang simpan gambar-gambar wali-wali dan tengok wali tu semangat. Which is, kenapa tengok wali semangat? Adakah wali itu memberi semangat? Tidak kan? Sepatutnya kita ni menyembah Allah Ta'ala. Jadi tak betul lah pasal ni. So Allah nak suruh kita belajar daripada apa jawapan Nabi Isa ni. Jangan kita ni menjadi orang-orang yang mengajak orang lain menyembah peribadi kita atau menyembah manusia kan. Tapi ajak orang kepada Nasrani ni, dia adalah elemen tu, dia panggil Rahbaniyah, kesufian itu sampai dia melampau mengambil. Nanti kita tengok benda ni dalam hadis kedua ada cerita lah benda ni kan, kalau kita ulas kalau kita sempat lain ni tentang Rahbaniyah ni, dia melampau, tidak balance lah. So Islam tidak mengajar kerahiban sebegitu. Islam mengajar kita ni menjadi orang Rabbani, orang-orang yang ada spiritual yang bagus, tetapi mestilah diikat dengan wahyu kan, hadis dan sunnah kan. Tidak boleh kita ni membiarkan semangat ke spirituality kita tu dia tinggi sampai dia tidak diikat dengan akidah yang betul dan juga syariat yang betul. Contohnya apa? Semangat sangat nak berzikir kan, sampai pergi ke kubur, tidur dalam kubur, nak rasa kerohanian yang tinggi. Ada orang buat apa? Duduk atas pokok. Sebab duduk atas pokok tu rasa macam zuk. So salah lah benda macam tu kan. Walaupun dia rasa benda tu, dia rasa zuk tu, tapi cara salah boleh. Sebab Islam tu mengajar kita untuk membersihkan jiwa, tasawuf, tazkiyatun nafs, tapi mesti diikat dengan cara itu. Nabi SAW sebelum datang Islam, Nabi pergi beruzlah di Gua Hira untuk merasai kerohanian tinggi itu kan, untuk membersihkan jiwa. So ramai orang menjadikan itu hujah untuk mereka ni menyendiri di tempat-tempat terpencil. Rumah atas bukit ke, pergi buat rumah kat mana-mana lah, corok-corok kat jin bertendang, kat rumah atas pokok, jauh pada orang. Tapi selepas Nabi dapat wahyu, Nabi dah tak pergi uzlah dah. Sebab sudah tidak ada uzlah selepas dapat wahyu. Uzlah Nabi itu uzlah sebelum dapat wahyu. Sebab Islam mengajar uzlah, Islam tidak mengajar uzlah. Bila datang Islam, dia tidak ajar kita ni mengasihkan diri daripada masyarakat. Kita ni mestilah bersama masyarakat menyampai ke Islam. Kalau kita yang baik-baik ni duduk mengasihkan diri daripada masyarakat, siapa nak betulkan masyarakat kan? Kalau kita balik rumah nanti besar-besar nanti kan, duduk kat rembau, kat dalam tu kan, tutup pagar semua, pintu, dan beruzlah, berzikir je. Dia tak betul, salah konsep tu kan. Sebab agama Islam ni menganjurkan kita ni bergaul dengan masyarakat, dan kita lah kena jadi ejen-ejen membersihkan masyarakat tu. Tetapi adanya uzlah syu'uriyah dipanggil. Uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah apa? Uzlah perasaan je. Secara segi jasadiah kita bersama masyarakat, ia ada uzlah jasadiah. Ni topik lain ni. Dari segi jasad kita bersama dengan masyarakat, kita tidak membezakan diri kita dengan mereka. Tetapi dari segi perasaan kita beza kan. Mereka ni mungkin tengah fikir pasal dunia, fikir pasal pekerjaan, tapi kita punya perasaan lain. Perasaan kita tu teruzlah. Kita ingat Allah, kita fikirkan tentang kerja-kerja Islam kan. So itulah perbezaan kita dengan mereka lain. Tapi kita bersama-sama dengan masyarakat tidak ada uzlah. Kalau ada pun uzlah kita lah, uzlah ketika kita solat, ketika kita qiyamul lail, itulah uzlah kita kan. Itulah waktu-waktu kita mengasihkan diri sekejap, kita peruntukkan masa untuk bersama-sama dengan Allah SWT. Bukannya terus mengasihkan kehidupan daripada masyarakat. Seperti mana golongan-golongan Nasrani ni, mereka ni kan sampai tahap apa, rahib-rahib mereka ni tidak kahwin. Diorang punya paderi kan, sister-sister mereka tu tak nak kahwin, duduk kat paderi je, tidak berjumpa dengan orang datang dari mereka, tak betul. Itu bukan konsep yang diajarkan oleh Islam. Sampai tahap mereka ni menganggap Nabi sebagai Tuhan. Okey panjanglah pula ulasan tu. Maaf. Ada lagi siapa nak share ke ataupun nak
Nak tanya ke, nak ulas ke? Ada ke nak share daripada mana ayat? Jazakallah khair lah untuk UAS yang raise. Kalau tak ada, abang share sikit lah, lepas tu kita tanggul lah kot Mungkin nak beri ruang semua orang menambah ibadah kot pada bulan puasa ni. Iaitu Alhamdulillah kita baca surah Al-Ma'idah. Sebenarnya nak baca surah juz ke-6, tapi surah Al-Ma'idah ni dia berada di juz ke-6 dan juz ke-7. So part yang kita baca ni sebenarnya telah masuki juz yang ke-7 lah, tapi tak apa, tak isu pun. Okay, share sikit point benda yang share itu kan dekat grup GMI tu pasal tema-tema Al-Quran tu. Share sikit sekejap Okay, semua orang masih lagi mendengar ke dah boring ke? Jadi ini adalah ringkasan lah sebenarnya, ringkasan tema-tema Al-Quran, tema-tema surah Al-Quran yang kita nak cover semua, tapi entahlah bila nak cover semua ni kan. Itu kau nampak dekat sini. Mana? Tema ni based on kitab Khawatir Quraniyah yang ditulis oleh Syekh Amrul Khalid, seorang ulama Ibn Mesir. Tak apalah, dia kalau bagusnya kita start pada Fatihah dan seterusnya kan. Tapi hari ni kita tengok satu surah, itu surah Al-Ma'idah kan, surah kelima ni, yang mana tema yang Syekh ni keluarkan daripada dia punya kajian dia, daripada dia punya perenungan tu, dia kata daripada surah ni Allah nak ajak kita kepada satu mesej, tema iaitu Al-Wafa' Bil Ahdu. Maksudnya apa? Setia kepada janji, kesetiaan kepada janji, ataupun al-wafa' ni menunaikan janji kan. Wafa' ni setia. Kerana surah ini dimulakan dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Surah Maidah ni dimulakan dengan satu seruan, wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah perjanjian-perjanjian. Al-uqud ni jamak bagi akad. Penuhi perjanjian-perjanjian. Jadi dalam surah ini banyak menceritakan tentang perjanjian-perjanjian kita dengan Allah dan juga perjanjian-perjanjian kita dengan Islam, perjanjian-perjanjian Bani Israel dengan Allah Ta'ala, dan bagaimana mereka ini telah breach the contract, breach the promises. Kita semua ni ada janji-janji kan yang kita telah ungkapkan, sama ada kita sedar tak sedar, kita telah ikrarkan perjanjian itu. Kita kata satu statement, sometimes dia tak bunyi macam janji tapi dia janji. Contohnya apa? Kita kata solat kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya satu janji kan. Dia bukan satu statement yang kosong. Kita kata apa? Sesungguhnya solat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kita sedang mengikrarkan perjanjian. Jadi surah ini nak remind kita semua tentang satu point, aufu bil uqud. Penuhilah perjanjian-perjanjian ini. Penuhilah seruan-seruan ini. Surah Maidah ni kan. Panjang ceritanya nak ajak kita pada tema ini, dan Allah menceritakanlah bagaimana pengalaman-pengalaman Bani Israel yang mungkin janji sebagainya kan. Antara ciri yang ada pada orang beriman ini, mereka ni menunaikan janji kan. Sebab berbanding orang-orang munafik, mereka ni berjanji tapi mereka ni khianat pada janji-janji mereka. Jadi surah ini datang untuk menceritakan tentang poin ini, iaitu memenuhi janji supaya kita, sepatutnya itulah kena penuhi janji kan. Jadi kenapa dia kaitan dengan Al-Ma'idah ni? Kita akan tengok sedikit daripada ayat 112. 112. Ini adalah cerita perjanjian yang mana di dalam zaman Nabi Isa AS dulu. Sekejap ada call sekejap
Kita tadi kat mana tadi? Maaf, banyak gangguan sikit. Jadi kita nak tengok kan macam mana kaitan surah ini dengan apa yang kita baca ni, dengan tema aufu bil uqud ataupun al-wafa bil ahdu, setia dengan janji kan, di mana Allah Taala telah menceritakan satu adegan, satu episod dalam siri hidup kenabian Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni dia seorang nabi untuk Bani Israel kan, di mana ketika Nabi Isa nak bawa mesej Islam tu, majoriti Bani Israel ni kufur, tidak menerima Islam. Tetapi Allah telah mengilhamkan ada 12 orang, dikatakan 12 orang dalam kalangan Bani Israel itu yang menjadi kawan-kawan, pendorong, supporter kepada Nabi Isa AS. Somehow kita ada 12 orang kat sini hari ni. Masya Allah. Kita 11 sebenarnya sebab seorang presenter ni. Apa lagi cerita? Dua orang ni digelar sebagai Hawariyin. Satu hari mereka ni meminta, kita baca surah ayat 112 Al-Hawariyun telah berkata kan, Izqal Hawariyun ya Isa bin Maryam. Telah berkata Al-Hawariyin tadi, wahai Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka, boleh tak, mampu tak Rabbuka, Tuhan kau, ayunazzila alaina ma'idatan minas sama', turunkan kepada kami ma'idatan minas sama', satu hidangan daripada langit. Kata Nabi Isa, qala ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Jadi satu hari dia orang ni meminta kepada Nabi Isa, tanya Nabi Isa, boleh tak Allah Taala turunkan kepada kami Maidah, satu hidangan berlangit. Jadi daripada perkataan Maidah inilah datangnya surah Al-Maidah. Allah nak kita tahu cerita ni sebab dia ada kaitan dengan aufu bil uqud tadi, tema memenuhi perjanjian. Jadi jawapan Nabi Isa simple je, fattaqullah ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah kan. Kalau kau betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah je, tak perlu nak minta bukti ke benda sebagainya. So apa jawapan mereka? Dia kata apa? Ayat berikutnya, qalu nuridu an na'kula minha, mereka berkata kami hanya ingin makan, na'kula minha. Kalau nak makan je, kenapa perlu request Maidah daripada langit? Boleh je beli kat bazar ke kan, order Grab sebagainya. Tapi mereka sebenarnya bukan nak makan, tapi mereka nak apa? Fatatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Sebenarnya dia orang ni nak Nabi Isa doakan kepada Allah turunkan hidangan supaya hati mereka tenteram dengan iman dan supaya mereka tahu bahawa qad sadaqtana, engkau itu Nabi Isa berkata-kata benar. Sebab Nabi Isa dah ajak pusat Islam, syurga, neraka, ajak kembali kepada Allah, sembah Allah. Jadi nak buktikan benar Nabi Isa tu, cuba kau confirm dengan kami, minta Allah turunkan hidangan. Ini kata-kata Al-Hawariyun. Kalau benda tu berlaku, dia kata apa? Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami akan jadi, kalau betul, kami akan jadi pada saksi. Kita bincang itu kan, topik syahadatul haq tu, dia orang ni akan menjadi pembawa kebenaran. Kalau benarnya apa yang mereka minta itu digranted oleh Allah Ta'ala, maka benar Nabi Isa, benarlah Allah SWT, mereka akan menjadi para saksi yang akan menyampaikan penyaksian, akan menceritakan kebenaran-kebenaran ini kepada orang lain. Maka Nabi Isa, dia pun berdoa kepada Allah SWT pada ayat berikutnya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa pun berdoa, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami. Itu bagi kami ada pada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan juga sebagai satu tanda mukjizat daripada engkau. Kurniakanlah rezeki pada kami, wa anta khairur raziqin, engkau lah sebab baik rezeki. So Nabi Isa pun doa kepada Allah supaya turunkan Maidah berkenaan. Jadi Allah kata apa? Allah jawapan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, Allah granted the wishes lah. Qala Allah inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan turunkan itu kepada kalian, tetapi dengan bayaran, dengan syarat apa? Faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang lepas ini kufur, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, nescaya aku akan mengazab barang siapa yang kufur selepas ini dengan satu azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun
daripada kalian ni. Jadi daripada sini kita boleh faham Allah sedang menuntut mereka ni memenuhi janji mereka. Mereka kata kalau turun Maidah betul, kami akan menjadi syahidin. Nakuna minas syahidin, akan jadi para saksi yang akan bekerja membenarkan Islam, menyampaikan kebenaran, bagi tahu orang ini benar, ini benar. Tetapi Allah kata, okey, aku grant the wishes, minta apa aku bagi, tapi kalau korang masih lagi kufur selepas ini, aku akan mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih lah. Azab yang tidak pernah aku berikan kepada orang lain pun. Okey. So inilah cerita tentang Maidah kan. Cerita tentang Maidah di mana Nabi Isa dan juga Bani Israil ni meminta Allah turunkan Maidah kepada mereka untuk mereka ni buktilah untuk menterhatikan mereka. Jadi poin lah apa? Allah nak cerita kat sini lah nak highlight tentang pentingnya kita ni memenuhi janji-janji kita lah. Okay. Kalau mereka tidak memenuhi janji mereka, mereka akan diazab oleh Allah SWT. Sekarang ni sampailah surah ini dinamakan sebagai Al-Maidah kerana bersempena dengan peristiwa ini kan. Padahal peristiwa ini hanyalah sedikit saja daripada ratusan ayat surah Al-Maidah. Tapi Allah ambil peristiwa ini sebagai simbolik peristiwa untuk memenuhi janji ini kan. Supaya bila kita baca surah Al-Maidah ni kita ingat tentang keperluan, kepentingan, kewajipan kita ni memenuhi janji-janji kita ni. Jadi sekarang ni kita kena reflect pada kita lah. Bila kita baca surah Al-Maidah ni kan, kita ni banyaklah janji-janji kita kepada Allah Ta'ala kan. Bukan saja kepada Allah Ta'ala, dia adalah umum. Semua janji-janji kita lah pada manusia ke, dan apa lagi pada Allah SWT. Adakah kita telah memenuhi janji kita ni kan? Adakah kita telah deliver janji kita kepada Allah SWT? Adakah kita telah memenuhi janji kita kepada Allah SWT? Apa janji kita? Setiap kali orang itu masuk Islam, dia berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji kan? Janji kan? Sebab dia kata I bear witness, dia akan menyampaikan saksi, dia akan menjadi saksi. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah SWT, dan Muhammad itu Rasul Allah. Tapi sejauh mana kita telah pun execute tuntutan-tuntutan daripada kalimah syahadat kita kan. Sebab itu kita janji tau. Setiap hari kita ungkap tu dalam solat kita, dalam tahiyat kita kan. Kita kata kita nak kata saksi. Tapi kita cakap tak? Beritahu tak orang? Kalau saksi, dia ada benda yang dia kena share. Kan? Ada kebenaran yang dia nampak, yang dia lah tahu, dia sedar, yang dia perlu bagi tahu orang lain yang tak tahu. Ataupun orang lain yang tahu tapi tak sedar. Itu baru kita buat macam tu, barulah kita dikira memenuhi janji itu sebagai saksi-saksi Allah SWT kan. Jadi Allah nak remind kita semua yang orang beriman untuk menjadi orang-orang yang setia kepada janji-janji mereka, terutama janji kita kepada Allah SWT kan. Jadi adik-adik, kawan yang dirahmati Allah Ta'ala, ni sedikit lah ibrah ataupun tema-tema daripada surah Maidah, mengajak kita ni melihat kembalilah janji-janji kita kan. Kita berjanji, mungkin janji dengan parents, janji dengan cikgu, kawan, itu janji dengan manusia kan, pun kita kena penuhi. Tetapi apatah lagi janji kita kepada Allah SWT yang kita telah ungkapkan ketika kita masuk syahadah, kita telah ungkapkan, in fact di alam roh lagi telah pun ungkapkan. Ketika waktu di alam roh, Allah SWT pernah bertanya kepada roh-roh ni kan, dalam surah Al-A'raf sebut, alastu bi rabbikum, Allah bertanya, bukankah aku ni Tuhan kalian? Maka roh-roh tu menjawab apa? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Jadi sangat banyaklah janji sebagai saksi ni dituntut untuk kita ni tunaikan janji-janji berkenaan. Sometimes kita ni terleka kan, ataupun tak tahu, ataupun tidak ambil tahu pun tentang tuntutan sebagai seorang Islam, tuntutan bila kita ni mengucapkan syahadah. Ini semua satu perjanjian-perjanjian yang dituntut oleh Allah SWT. Dan Allah cerita tentang Al-Hawariyun, mereka ni janji kalau mereka tak buat, mereka akan dikenakan azab. U'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan. Satu azab yang tidak pernah dikenakan pada orang lain sebenarnya. So it's a good time untuk kita check balik kan, dan ingatkan diri kita perjanjian-perjanjian kita ni. Supaya kita sebagai orang Islam, sejauh mana kita telah pun tunaikanlah tuntutan kita untuk membenarkan Allah SWT tu kan. Untuk bagi tahu orang tentang Islam, untuk cerita kepada orang tentang Al-Quran, cerita kepada orang tentang konten-konten Al-Quran ni. Sebab saksi ni dia tahu, kita tahu konten-konten semua. Kita tahu tentang Islam kan, kita tahu tentang solat berjemaah, tentang Al-Quran. Tapi
Kalau saksi tidak memberitahu kepada orang lain, kita bincangkan dalam syahadul haq tu, kita akan menzalimi orang yang tidak tahu. Dan kita tidak menggunakan tanggungjawab kita sebagai seorang saksi yang sepatutnya memberitahu kepada orang lain. So hari ini datang untuk remind kita semua tentang perjanjian-perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung surah ini sangat menariklah. Allah kata menutup surah ini kan. Ayat 119 tu dia kata qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Inilah hari menunjukkan hari kiamat kan, yang bermanfaat, yaumu yanfa'u, yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka tu. Maksudnya apa? Bagi orang yang benar tu menunjuk pada sidqu tu orang-orang yang tunaikan janji tadi kan. Siddiq ni orang yang tunaikan janji, orang yang siddiq kan, orang yang benar kan. Sama ada lisan dia ke amalan dia kan. Kalau mereka tu betul-betul benar, maka hari kiamat akan menjadi hari yang bermanfaat kepada mereka. Hari yang menggembirakan mereka kan. So Allah bagi garanti. Dan kalau kita ni dia ada satu tema lah, satu pengisian nanti kalau kita ada masa kita akan dengarkan ni panggil as-sidqu. As-sidqu ni satu pengisian tentang siddiq, kejujuran. Siddiq kan. Sidqu ad-da'wah kan. Kalau kita ni orang jujur dengan janji kita, jujur dengan kata-kata kita, kita akan buat sebaik mungkin. Dan bagi mereka-mereka ini, mereka yang jujur dengan janji mereka ini, benar siddiq ini, maka hari kiamat akan menjadi hari yang bermanfaat kepada mereka-mereka ini. Allah Alam, mungkin itu juga yang boleh kongsi pada hari ini sekitar pelajaran daripada surah Maidah kan. Ini adalah tema-tema daripada surah Al-Quran. Kita tengok satu saja hari ini. Kalau ada masa kita akan tengoklah surah-surah lain juga. Bagaimana nak ambil manfaat daripada surah-surah ini kan, secara umumnya. Okey ke? Okay, semua dah ngantuk lah sebab dengar je kan, one way. Okay, ada discussion ke, nak tanya ke apa? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, rasanya tak, macam tak sesuai nak sambung hadis dua tu. Kita dah simpan je lah sampai raya ke apa ni. Supaya nampak macam semua orang tengah struggle nak tahan mata. Ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang dah tarik selimut, ada yang dah set alarm dah nak bangun 12 nanti. Allah Alam. Tapi sebelum kita tutup tu, kita mungkin boleh round table kot kan. Kita tanya seorang lah, mungkin nak share apa-apa kan daripada kita punya discussion hari ni, ataupun nak share apa-apa lah tentang live masing-masing kalau ada. Kita mulakan daripada Baim lah. Tak ada kot. Ada kat? Tak ada. Okay, boleh share apa Okay je semua Sekarang Baim tengah apa? Fasa study macam biasa lah. Study macam biasa je lah. Exam. Ada exam ada belum. Tak ada test terdekat ada juga? Baru habis minggu lepas. Tak ada apa kot. Banyak masa free. Okay lah. Banyak masa free tu yang menarik tu. Aiman ada ke apa-apa? Okay Baim. Nak share apa-apa? Aiman masih lagi ada ke? Ke dah? Ada. Nak share apa-apa tak? Anything? Adik? Tak ada Laju dia tutup mic. Najmi ada apa-apa? Tak ada. Sekarang Usain tengah fasa apa? Exam ke, test ke, ada ke? Ada test. Ada 2 test minggu ni. Minggu ni tu minggu esok lah? Baik. The best. Kerani ada apa-apa ke nak share? Ada. Tak ada juga. Macam mana kesihatan Atuk dah okey ke? Alhamdulillah sekarang masih elok. Tapi
Tapi dia warded lah. Aslinya dekat rumah tu kot. Dia discharge lah. Baik. Alhamdulillah. Ni Andrew Irfan ada apa nak share? Tak ada juga. Okay. So far tak dapat nak jumpa lagi lah tim musim ni kan. Adik ada apa ke? Adik? Tak ada. Tak ada juga kan. Fahim ada apa? Tak ada. Baik. Fahim seronok puasa kat rumah kan. Orang masak je. Alhamdulillah. Ingat nak makan je. Alhamdulillah. All the best lah Fahim nak exam final untuk asasi dah. Pada hari Jumaat ni mula sampai 30 Mei. Lepas tu dah graduate asasi. Tunggu nak sambung degree dah kan. Dah buat decision ke di antara dua tu? Tengah tunggu sebab tak tentu lagi yang itu kawan tu layak ke tak sebab saya tak ada sejarah. Oh, faham. Okay, tak apa. Kita TM. Amma ada bagi Mak? Tak ada. Tak ada juga. Semua ada je. Wise ada apa Wise? Ya saya. Ya saya je, tak ada apa Imran ada? Okay, tak ada, okey lah Jazakumullah khair semua di atas penglibatan lah pada pagi ini. Semoga kita dikurniakan keberkatan, masa, tenaga, kesihatan semualah di depan kita untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah SWT, nak tunaikan banyakkan kita punya amanah-amanah dan juga janji-janji kita yang dituntut tu kan. Amanah sebagai seorang pelajar, seorang anak, seorang kawan, dan in the first place lah kita ni amanah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT kan, iaitu untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah dia kan, untuk cerita tentang Islam, untuk ibadah satu hal, tapi juga untuk khalifah tu kan, untuk ajak orang kepada Islam dan sebagainya dengan kapasiti kita mampulah. Mungkin kita hari-hari akan tengok kita punya ibadah kan, ibadah khusus tu, solat kita, Quran kita banyak tengok kat part situ, tapi mungkin kita jarang-jarang kot melihat tentang kita punya tanggungjawab sebagai seorang khalifah tu, yang mana setiap hari kita pun kena kan fikir macam mana kita nak menyampaikan Islam pada orang lain, nak menambahkan kefahaman Islam orang lain tentang Islam dan kefahaman kita sendiri tentang Islam ni. Itu pun juga dituntut daripada kita semualah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi janji-janji itu. InsyaAllah yang kalau ada masa kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Sekadar iklan ringkas lah bagi yang berada di Bangi, siapa-siapa yang berminat nak join iftar petang ni percuma dengan sedikit pengisian, nanti bolehlah beritahu di rumah Abu Anas sekali lagi, dia akan host iftar tu secara jama'i. InsyaAllah adanya daripada UPN dan UKM jugalah. Kali ni mungkin lebih ramai. Yang keduanya untuk program weekend ni, ni bagi yang berada di Selangor lah kan, sebab yang di tempat lain tidak boleh rentas negeri. Pada share link dekat Imran, Aiman, Bain, Adik, Uwas belum lagi kan. Kalau berkelapangan, dimintalah isi link tu sebelum hari ni, maksudnya bukan sebelum hari ni, sebelum esok by malam ni kan. Link program istimak tu pada minggu depan insyaAllah. Nanti boleh isi link tu untuk diorang prepare persiapan tempat. Okay. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Mungkin pada waktu yang samalah macam ni, mereka ada suggestion untuk perubahan. So sama-sama doakan semua istiqamah dan kebaikan, dan boleh jumpa secara berdarat seperti biasa selepas ini. Boleh qali hadza, astagfirullah wa lakum. Maaf kalau ada apa-apa salah kurangan. Kita tangguh dulu sesi pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul as.